Sejarah perkembangan perusahaan biji timah. Perluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu bukan saja menandakan bermulanya perubahan dari segi politik, tetapi juga bidang ekonomi dan sosial. Penjajah British mengubah corak ekonomi tanah Melayu daripada pertanian sara diri kepada kegiatan ekonomi bercorak komersial. Sebelum campur tangan British, kegiatan melombong biji timah diusahakan oleh orang Melayu sebagai pekerjaan sampingan. Pada awal tahun 1820-an, orang Cina mula bekerja sebagai buruh di lombong timah dan memperkenalkan teknik melombong yang baharu. Orang Cina memperkenalkan keadaan melombong dedah dan pam kelikir. Setelah orang Eropah mula merabut dalam perusahaan biji timah, mencari gali semakin diperluaskan. Mereka menggunakan peralatan yang lebih moden seperti kapal korek untuk menghasilkan lebih banyak biji timah. Revolusi perindustrian meletus di Eropah menyebabkan permintaan terhadap biji timah meningkat. Pengeluaran biji timah menjadikan tanah Melayu sebagai pengeluar timah yang terbesar di dunia pada akhir abad ke-19. Tanaman pada peringkat pertama ialah ubi kayu, kopi, gambir, dan lada hitam. Mendapat permintaan tinggi daripada pasaran British dan menjadi tanaman dagangan yang menguntungkan di Melaka pada tahun 1850. Tanaman ini ditanam secara besar-besaran di Selangor, Negeri Sembilan, Perak, dan Johor oleh pengusaha Eropah. Pada awal kurun ke-20, permintaan terhadap getah meningkat kerana perkembangan perusahaan membuat motorkar di Eropah dan Amerika Syarikat. Perusahaan getah pesat berkembang atas sumbangan H.N. Ridley. Kelapa sawit mula ditanam tetapi sebagai pohon perhiasan saja. Kelapa sawit muncul apabila berlaku kemelesetan dalam perusahaan getah. Kawasan penanaman utama di tanah Melayu ialah Perak, Johor dan Selangor, manakala Johor ialah pengekspor utama bagi kelapa sawit. Permintaan pertanian perdagangan meningkat, perusahaan membuat motorkar di Amerika Syarikat meningkat, pertumbuhan penanam getah ditubuhkan pada tahun 1907, orang asing dibawa masuk ke tanah Melayu untuk mengusahakan tanah. Perkembangan ekonomi. Ciri ekonomi tanah Melayu berlandaskan perusahaan biji timah dan getah. Perkembangan sistem perhubungan moden iaitu berlandaskan kereta api dan jalan raya. Seterusnya, kemajuan pelabuhan. Beberapa buah pelabuhan baru muncul seperti Pendukanson dan Port Dickson. Kemunculan bandar baru. Munculnya bandar-bandar baru di kawasan pedalaman. Yang kelima ialah perkembangan industri sampingan. Perkembangan industri sampingan yang berkait rapat dengan biji timah dan getah. Yang terakhir ialah peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan tertumpu kepada aktiviti ekonomi dan pembinaan infrastruktur di kawasan bandar dan kawasan yang kaya dengan biji timah. Ekonomi komersial di Sabah melibatkan syarikat Borneo Utara British mengaut keuntungan daripada Sabah. Tanaman tradisional Sabah dijalankan secara komersial untuk mengeksploitasi kesuburan tanah. Perkembangan ekonomi di Sabah terdiri daripada tanaman dagangan iaitu tembakau, getah, kayu balak dan kegiatan perlombongan. Perkembangan ekonomi di Sarawak adalah sederhana disebabkan kerajaan British tidak menggalakkan pelaburan luar secara besar-besaran demi menjaga kepentingan ekonomi mereka di Sarawak. Pertanian perdagangan, lada hitam dan gambir. Lada hitam dan gambir diusahakan oleh orang Cina sepanjang sungai Sarawak, iaitu di Sungai Rajang. Manakala getah ditanam di Kuching pada tahun 1881 juga diusahakan oleh orang Cina dan Iban. Yang ketiga pula ialah kayu balak. Penanaman kayu balak dijalankan oleh orang Cina dan syarikat Borneo di Sungai Rajang. Keempat, sagu. Pada tahun 1880-an, Sarawak mengeluarkan separuh daripada jumlah pengeluaran sagu di dunia dan orang Cina menguasai perusahaan sagu menjelang abad ke-20. Seterusnya ialah kegiatan pelombongan yang terbagi kepada tiga. Yang pertama, emas. Emas diusahakan oleh pelombong Cina di Bau. Yang kedua, antimoni. Antimoni dilombong di Bau dan Kuching. Perusahaan antimoni menambahkan sumber pendapatan negeri Sarawak. Yang ketiga, minyak. Pada tahun 1882, telaga minyak pertama digali di Biri, manakala pada tahun 1990 pula, usaha mencari gali minyak ditawarkan kepada syarikat Oil Company.